Jadi bila Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku jadikan manusia dan jin semata-mata untuk beribadat kepada aku. Jadi kita kena faham konsep ibadah secara umum dan secara syumul. Ibadah ini bukan sekadar solat. Ibadah ini bukan sekadar puasa. Ibadah ini bukan sekadar zakat dan perkara yang terangkum di dalam rukun Islam. Sebab ibadah yang besar ada ibadah yang umum, ada ibadah yang khusus. Jadi dalam keumuman dia dan dalam kekhususan dia sekalipun, kita kena sentiasa memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah agar sentiasa memudahkan bagi kita untuk menjalankan setiap perintah dan menunaikan ibadah-ibadah tadi dengan sebaik mungkin. Dan Allah akan memberikan apa? Pahala yang lebih baik daripada apa yang dilakukan olehnya. Ini bermaksud setiap orang yang beriman, laki-laki, perempuan, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul tadi, Allah akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang baik dalam konteks pentafsiran-tafsiran ulama-ulama dan kata-kata sahabat tadi. Dan Allah juga akan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang telah dilakukan sewaktu dia hidup atas dunia ni. Maksudnya orang-orang yang diberi kelebihan ini sedang siap menunggu dia di mahsyar kelak, sedang siap menunggu dia di hari pengadilan kelak, lebih besar pahalanya daripada apa yang dia lakukan sewaktu kehidupan dia di atas dunia. Jadi jelaslah bagi kita di sini, inilah sebenarnya keredaan, inilah sebenarnya kebahagiaan yang ingin kita cari. Apa guna hari ini kalau kita sebut dalam konteks ayat ni macam-macam Allah bagi, tetapi amalan salihan tu tak ada pada kita. Kita mungkin kaya tapi tak buat amal soleh. Kita mungkin terkenal tapi tak ada amal soleh pada kita. Kita mungkin ada jawatan tapi tak ada amal soleh pada kita. Yang ini adalah bahaya dalam bentuk ujian istidraj Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita kembali kepada menyebut redha Allah, menyebut redha Allah, pernah suatu ketika seorang sahabat yang nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan, dia pernah berjumpa dengan Ummul Mukminin, iaitu isteri Rasulullah, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Lalu dia bertanyakan mengenai bab redha. Lalu apa jawab Aisyah kepada Muawiyah? Aisyah berkata, sesungguhnya barang siapa yang mencari keredaan Allah bersama kemarahan manusia, itu adalah lebih baik bagi dia seperti dia mendapatkan seisi dunia sepenuhnya. Dan barang siapa yang mencari redha manusia bersama kemurkaan Allah, cukuplah manusia-manusia tadi bagi dirinya. Maksud di sini, siapa hari ini yang cari redha Allah walaupun orang tak suka, dia nak cari kebahagiaan di sisi Allah walaupun orang benci, dia nak cari benda yang Allah suka walaupun orang duk kutuk, itu lebih baik bagi dia seumpama dia mendapatkan keuntungan seluruh dunia. Biarlah hari ini orang duk maki, biarlah hari ini orang duk caci, tapi jalan dan corak perjalanan hidup dia tu disukai dan diredai oleh Allah dan Rasulnya, lebih-lebih lagi bertepatan dengan jalan syariat dan agama. Tetapi kalau kita hidup hari ini semata-mata nak pujian manusia, semata-mata nak suruh orang kata kita bagus tu, kita bagus ni, tetapi dalam masa yang sama perbuatan kita tu mengundang marah Allah, perbuatan kita tu mengundang murka Allah, maka cukuplah manusia-manusia tadi baginya. Maksudnya cukuplah dia diberati, disibukkan dengan orang-orang tadi. Boleh faham maksud ni? Jadi hidup kita hari ni, biarlah orang nak kata apa, tapi kita nak cari kepentingan yang lebih aula dan utama, ialah redha Allah. Bila sebut kalimah redha,
Selalunya perkataan-perkataan seperti ini senang dan cukup mudah kita nak cari dalam kitab yang berbentuk sinopsis dan aliran kepada ilmu tasawuf, ilmu perubatan jiwa, ilmu perubatan diri, ilmu perubatan batin. Kerana perkataan-perkataan dan amalan-amalan mahmudah seperti ini cukup banyak di dalam amalan-amalan tasawuf. Bila sebut redha, dia adalah dua gabungan antara sifat makrifat dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Redha di sini mengikut ulama-ulama tasawuf dibahagikan kepada dua benda. Apa yang disebut sebagai redha? Yang pertama ialah redha terhadap hukum-hukum, terhadap perundangan-perundangan, terhadap syariat-syariat yang telah ditentukan atas manusia untuk menjalankan perintah-perintah dan arahan daripada Allah. Maksudnya hari ini ada taklifan, ada amanah, ada tanggungjawab. Allah mewajibkan kita semayang. Jadi kita hari ini kena redha semayang tu adalah satu ketetapan bagi kita. Kita kena redha semayang tu salah satu cabaran ibadat bagi kita. Jangan kita rasa Allah, pasal apalah Allah buat 5 waktu. Kalau boleh subuh 2 rakaat cukuplah. Jadi jangan kita rasa berat dengan ibadah tu, jangan kita rasa terbeban. Agak-agak kalau betul-betul Allah buat 2 rakaat saja, ramai tak sembahyang, ketinggal juga. Kalau kita kata tak ada 4 rakaat lagi, subuh 2 rakaat je hak wajib. Agak-agak penuh tak masjid? Tak penuh juga. Ada orang tinggal tak walaupun 2 rakaat? Ada orang tinggal juga. Walaupun dia rasa, oh kalau boleh tak ada 4 tu. Tu cakap-cakap, omong-omong kosong. Hakikat yang berlaku sebaliknya. Begitu juga bila Allah mentaklifkan dan mewajibkan puasa sebulan straight berterusan bulan Ramadan. Jangan sekali-kali menganggap amanah dan taklifan ini berat dan jadi beban atas kita. Allah kalau boleh dah 10 hari bulan Muharram, 10 hari bulan Safar, 10 hari bulan Rabiul Awal. Okey, sikit ni sebulan sekaligus. Beratlah. Saya pula jenis kerja hak berat-berat. Jangan jadikan ini alasan dalam kehidupan kita. Bila kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan dan Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, kita kena redha atas taklifan-taklifan dalam bentuk ibadah ni dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan syariat yang lain. Kalau Allah kata minum arak kena sebat, sebatlah. Kalau Allah kata hukuman mencuri yang selayaknya dihukum potong tangan mengikut kadar-kadar yang telah ditetapkan dalam kaedah dan kesesuaian agama, potonglah. Jangan pula kita cuba mencari-cari alasan untuk menidakkan kejamnya hukuman ini, zalimnya hukuman ini, datang daripada mana, rimba, barbarian dan sebagainya. Ini adalah suatu perkara yang tak sepatutnya keluar daripada mulut orang Islam yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan yang kedua, kita kena redha apakah ketentuan qada dan qadar yang telah dinasibkan atas diri kita. Hari ini dah ada qadar yang Allah letak atas diri kita. Hari ini Allah jadikan kita kulit sawo matang. Kita pun Allah kalau putih pun bagus sikit dah. Padahal Allah qadarkan kita kulit lagu ni dah. Jadi kita macam-macam rasa tak special, rasa tak best. Pasal apa kawan aku tu kulit putih licin, gebu, aku ni kulit lagu ni. Lepas tu kalau hak gelap lagi pada saya, Allah gelapnya aku. Kalau boleh nak putih, nak cerah. Lepas tu hak miskin, hak tu kaya, dia tak puas hati pasal apa Allah bagi aku miskin, sedangkan aku juga hamba dia. Kawan tu kerja bukan banyak pun, tiba-tiba duit banyak, harta banyak, tanah banyak. Lepas tu bila dia gemuk sikit, pasal apa aku ni gemuk, orang lain kurus. Kalau dia tak handsome sikit, pasal apa kawan tu handsome, kawan ni cantik, kawan ni jelita, aku tak handsome. Kalau orang tu rambut panjang, dia tak ada rambut, dia kepala botak, dia komen bab tu pula. Kalau dia rendah, orang lain tinggi, dia komen dia rendah, dia nak tinggi. Sebab nak capai semua kepuasan dalam hati manusia tak akan mampu, dan itu amat mustahil kita nak capai kesemuanya. Sebab apa yang Allah letak atas diri kita tu cuma ujian, dan dia tu tidak punya harga apa-apa pun di sisi Allah kecuali yang mendatangi Allah di akhirat kelak. Man atallahu biqalbin
saling sini. Hitam ke kita, hati baik, hati bersih, beriman pada Allah, lawan dengan kulit putih yang langsung tak kenal Allah, tak beriman kepada Allah, hak hitam ni lebih baik. Gemuknya kita di sini baik, nak lawan hak kurus, hak taf, hak tubuh sado tu yang langsung tak kenal Allah, hak gemuk, hak boroi inilah lebih baik. Jadi itu semua hanyalah ujian-ujian di atas dunia dan dia tidak kekal. Kalaulah antara kelemahan-kelemahan yang kita rasa ni serba tak kena, serba lemah ni jadi penghalang kita nak masuk syurga, tu cerita lain. Kalaulah diberitakan oleh Rasulullah, barang siapa yang muka huduh dan muka hitam tak boleh masuk syurga, saya orang pertama buat pembedahan plastik. Sebab apa ustaz buat pembedahan plastik? Dah orang huduh dengan orang hitam tak boleh masuk syurga, orang putih, orang handsome je boleh. Saya orang pertama akan jogging pagi-pagi sebelum subuh. Sebab apa? Hadis Nabi cerita barang siapa yang gemuk dan boroi tak boleh masuk syurga. Jadi saya nak kuruh, nak bagi boleh masuk syurga. Kalau itu penyebab dia, orang kaya saja boleh masuk syurga, miskin tak boleh masuk syurga, kerja tak berhenti 24 jam, nak bagi meletakkan senarai nama di dalam golongan kaya, kalau miskin tak boleh masuk syurga. Bukan itu penyebab dia. Itu adalah ujian-ujian. Yang Allah nak pada kita ialah keimanan pada dia. Dan kita reda dengan dua benda tadi, ketetapan, amanah dan tanggungjawab. Dan yang kedua ialah qadar yang ditentukan atas diri kita.